Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih sudi jenguk-jenguk singgah-singgah ke channel aku. So, untuk episod kali ini aku akan ceritakan macam mana aku boleh jadi leader kawat di Camp Princess Haliza Kumpulan 3 Siri 5 2008. Apa lagi? Jom. Okay guys, kisah dia bermula macam ni guys. Apabila di camp PLKN, faham lah, camp PLKN ni confirm lah ada kawat kaki. Dan aku waktu sekolah dulu pernah lah menyertai geng tim kawat kaki lah. So dekat sekolah aku dulu, aku pernah menyertai unit beruniform PKBM, Kadet Bersatu Malaysia. Manakala pada aku tingkatan 5 pula, aku menyertai pengakap sekolah aku dan aku jadi pengerusi pengakap waktu tu. Dan pernah lah juga aku jadi leader untuk kawat tim pengakap tu, tapi tak ramai tim pengakap yang join kawat waktu tu, sebab ramai yang tak berminat dengan kawat. Sebab yang minat kawat semuanya masuk geng PKBM. So kenapa aku daripada PKBM, Kadet Bersatu Malaysia, aku keluar dan menyertai tim kawat ataupun pasukan pengakap ni, walaupun nampak tak berapa hebat waktu tu kat sekolah. Sebab aku ada target aku satu lah. Aku menyertai pengakap sebab aku nak dapatkan CJ pengakap raja. So perjalanan aku untuk dapat pengakap raja tu aku akan cerita episod akan datang. Tapi sebenarnya aku gagal untuk dapatkan CJ pengakap di raja tu. Sebab tak sempat dekat sangat dengan SPM waktu tu. So aku terpaksa batalkan hajat aku. Dan syarat dia pula untuk dapatkan pengakap raja ni sebelum umur 18 tahun. So last adalah umur 17 tahun. Sebab aku Januari, lahir bulan Januari, so aku tak sempat lah nak kejar aku punya impian untuk dapatkan CJ pengakap di raja. Berbalik pada cerita di Camp Princess Haliza, macam mana aku terpilih untuk jadi leader. Sebenarnya dekat camp ni, aku ni bukannya jenis yang nak pergi, okay, oh saya cikgu, saya boleh, saya. Tak ada, aku bukan ada confident level yang macam gitu. So aku tak akan offer diri aku sendiri untuk pergi ke depan dan pilihkan aku. Tidak, aku bukan macam itu. So apabila dibuka lah, okay, siapa nak menyertai pasukan kawat camp dan akan buat persembahan sempena hari lawatan keluarga yang pertama, ya. Jadi waktu tu ramailah yang nak menyertai. Tapi kalau ikutkan balik, yang Melayu lah ramai, yang Cina, India ni tak ramai sangat. Yang Sabah, Sarawak pun ada, tapi tak ramai, sikit saja. Jadi ramai-ramai tu ada lebih kurang dalam beberapa 40 lebih tak silap aku waktu tu. Daripada camp aku yang ramai-ramai tu ada lebih kurang 40 orang lah yang katanya berminat nak menyertai grup kawat kaki dekat camp aku ni. Jadi dalam grup kawat kaki ni ada dah orang yang memang berpengalaman berkawat, join pertandingan kawat dekat sekolah. So aku ni antara orang yang pernah lah menyertai pertandingan kawat, tapi aku tidak pernah lah jadi leader untuk ketua pelatun untuk pasukan kawat ni. Aku hanya menyertai saja. Jadi dalam grup aku ni, kawan aku Farid, ya aku panggil dia Kumak ni daripada tim Cali, tapi dia satu sekolah dengan aku. Dan aku menyertai pertandingan kawat dulu PKBM sekali dengan dia waktu sekolah. Jadi apabila iklan tu dibuka, diumumkan oleh cikgu dekat camp, aku dengan dia ni pun, okey Kumak, jom kita join lah set ni. Lagipun duduk dorm je buat apa kan, baik kita join kawat. Kita orang minat dengan kawat kaki ni. So pada sesi petang tu, pada hari yang dipanggil untuk berkumpul, kita orang semua berkumpul lah, lebih kurang macam 40 orang tadi tu aku cakap. Lepas tu Cikgu Fuad ni rupanya dia dah ada orang yang dia berkenalan lah dekat Dewan waktu tu. Jadi orang ni dia kata dia pernah jadi leader untuk kawat waktu sekolah dan pernah menyertai pertandingan kawat. Nama dia aku tak ingat nama betul dia, tapi orang panggil dia Juan, budak Sabah. Dia kecil, badan dia macam solid, cantik. Kalau dia kawat tu memang cantik. So kita orang dah masuk baris lah, tiga-tiga semua kan, pil panjang. Jadi apabila Juan ni sampai, Cikgu Fuad ni pun panggil lah, okey, bagi arahan untuk dia orang, senam diri, baris dia dulu, kita nak test dulu ni. Jadi Juan ni dengan yakin lah, dia nampak dia ada kegairahan dalam, ada pun minat dalam kawat juga, sama dengan aku. Cuma
Kita orang waktu tu tengok juang ni memang, oh dia punya kawat memang cantik lah, kemas. Okey, tangan paras, kaki pacak, mendada dia macam mana kan. Oh memang cantik lah, aku tengok dia punya kawat tu kemas, cantik dengan solid tubuh dia tu memang tegak berjalan. So apabila dia bagi start, bagi arahan, baris, baris dia. Lepas je dia bagi arahan tu, Cikgu Fuad tu tegur, kuatlah sikit, macam mana nak jadi leader ni? Cikgu Fuad dia macam tegur dia lah. Okey cikgu, okey sekejap je lah. Okey, dia pun tak nafas balik. Baris, baris dia. Kita faham lah slang orang Sabah macam mana kan. Jadi penggunaan bahasa dia tu lebih jelas dan detail lah. Jadi bila dia nak lontarkan suara dia tu, suara dia macam tak kuat sangat lah. Untuk Juan ni lah, mungkin ada orang Sabah lain yang suara lebih kuat daripada dia. Tapi Juan yang volunteer nak jadi leader tu, suara dia tak kuat lah. Tak sampai standard yang Cikgu Fuad kita panggil. Sebab Cikgu Fuad ni adalah bekas tentera juga kan. Jadi dia ditugaskan untuk mengajar kita kawat. Tapi bila dia dengar tu tak sampai standard yang dia nak, tak cukup kuat tu. Kuat lagi, dia pun jerit lagi. Juan ni jerit, baris, baris dia, sampai dia sakit, tengkuk dia sakit lah dia kata. Sampai mari serap. Macam gitu suara dia. Apabila dah lama Cikgu Fuad tu suruh cuba kuat lagi, tak boleh. So dah sampai tahap Juan ni buat suara dia dah sampai tahap tu, tak boleh pergi jauh dah. Jadi macam Cikgu Fuad ni macam agak kecewa lah. Dia pun macam marah lah. Dia rasa kerja dia dah senang lah sebab dah ada leader kan, orang yang biasa lead untuk kawat ni. Jadi apabila tengok Juan tu tak boleh nak bagi arahan dengan kuat, dengan standard suara yang sepatutnya kuat, lantang untuk didengari oleh orang ramai, dia agak kecewa lah. Jadi dia marah lah. Cikgu Fuad ni macam cepat marah sikit lah. So dia, siapa lagi yang boleh, tak ada orang dah ni. Jadi dalam kawat tu rupanya Farid ni kawan aku, Kumak tadi tu, dia biasa cerita dekat kawan-kawan yang satu dong dengan dia orang, geng-geng Charlie tu, yang dia kata dia pernah wakil sekolah pergi pikat kebangsaan, bukan kebangsaan, pikat negeri. Pikat negeri, pergi ke pertandingan antara camp lah, antara sekolah-sekolah dekat luar. Sebab aku waktu dia Kumat tu menyertai pertandingan tu, aku tak join tau. Aku dah keluar daripada PKBM, aku join pengakap. So bila aku join pengakap tu, aku tak merasailah kawat macam Kumat tu rasa. Jadi kawan-kawan daripada Charlie ni panggil, siapa lagi yang boleh, siapa lagi yang boleh. Bila Cikgu Fuad panggil kan, jadi bila ada orang angkat tangan bagi tahu Kumak boleh, Farid. Jadi Farid ni muka cuak. Sebab Farid ni pula sama macam aku sebenarnya, dia tak pernah lead untuk kawat. Jadi apabila Cikgu Fuad ni panggil, okey Farid mana Farid? Cikgu Fuad kata ada lagi calon orang lain ni. Jadi Farid ni pun nak tak nak kena keluar sebab Cikgu Fuad tu dah macam marah kan. Tapi apabila Cikgu Fuad tu suruh dia bagi arahan, Farid ni bagi arahan. Farid bagi arahan tu macam suara dia pun tak tinggi sangat, tak kuat sangat. Walaupun lebih kuat daripada Juang tadi, tapi macam tak sampai yang tahap yang dia nak lah waktu tu. So Farid ni pun bagilah arahan, baris, baris dia. Kita pun ikutlah kan arahan tu. Tapi Cikgu Fuad kata kuat lagi, tak boleh habis kuat arahan ni. Tak boleh cikgu, sakit tekuk tu. Jadi Cikgu Fuad ni dah 2 kali, 2 orang yang dipanggil, yang dia rasa boleh, tiba-tiba tak boleh. Dia rasa frah lah, marah. Siapa lagi yang boleh? Tak ada orang dah, tak ada orang dah. Siapa lagi ni? Rosak lah macam ni kata. Persembahan dah lagi 3-4 hari je lagi kata. Nak cari leader pun tak ada ni. Macam dia bising lah, marah gila waktu tu. Kita orang ni yang duduk dalam barisan ni rasa, aduh menyesal pula join lah apa. Yang tak ada penyakit jadi penyakit join. join kawat untuk camp kan. Tapi dalam keadaan tu aku pun dah berdebar sebenarnya. Sebab Farid masa tu, Kumat tadi tu, duk jeling-jeling aku. Macam dia macam nak panggil aku. Aku tambah. Sebab aku tengok Cikgu Fuad tu macam garang sangat. Dan tu macam aku takut, kalau aku pergi depan, aku takut suara aku ni tak sampai standard yang Cikgu Fuad nak tu. Jadi aku pun takut waktu tu. Tiba-tiba Cikgu Fuad kata, tanya Farid tu, Farid, ada orang lain lagi ke yang boleh? Farid ni dalam keadaan takut, dalam keadaan berdebar-debar muka dia, dia terus petik nama aku. Buzar boleh cikgu. Aku masa tu aku tunduk takut lah. Lepas tu, mana Buzar? Waktu tu Cikgu Fuad dah, mood dia tak elok dah. Dah 2 orang yang test
tak boleh bagi arahan mengikut standard yang dia nak kan. So aku pun pergilah dengan keadaan berdebar-debar, duk-dak. Waktu tu aku dah rapat jugalah dengan rumah aku waktu tu. Boleh katakan kita ni dah mula berkenal-kenal satu sama lain lah. Jadi aku tanyalah bini aku apabila Cikgu Fuad tu panggil, macam mana tu awak, pandangan awak tu. Masa tu bini aku cakap, dia pun aduh kena pergi depan pula, macam mana ni. Dia pun risau sebenarnya bila aku kena panggil ke depan, takut aku kena marah, takut tiba-tiba aku kena maki ke apa kan. Dia macam takut jugalah. Bila aku dah kahwin ni lah aku tanya dia kan apa perasaan dia waktu tu. So aku pun pergilah dalam keadaan berdebar-debar ni. Aku pergi ke depan. Jadi Cikgu Fuad ni suruh lah aku bagi arahan macam mana Farid dengan Juan bagi arahan tadi tu. So apabila aku bagi arahan, sekali aku bagi arahan tu, alhamdulillah Cikgu Fuad tu macam ni baru okey. Suara tu kena kuat, lantang kan. Alhamdulillah lah dia tak marah aku waktu tu. Jadi nak tak nak aku secara tidak panggil bersedianya, terpaksalah aku jadi leader untuk kawat. So latihan pertama yang kita orang kena buat adalah latihan dalam masa ada tak silap aku 5 hari macam gitu, untuk persediaan majlis melawat ibu bapa untuk datang ke camp. Jadi aku waktu tu dah mulalah kena lead kawan-kawan aku ni untuk kawat dalam camp aku tu. Maknanya boleh katakan dengan senangnya macam ginilah, aku ni dipilih untuk menjadi ketua pelatun, leader kawat tu untuk camp. Okay guys, tu adalah hari pertama. Macam mana boleh terpilih? Sebab itu buat pemilihan tu sesi petang. So kita sempat buat latihan kawat sikit saja. Tapi Cikgu Fuad ni macam mood hari pertama dia tu memang tak baik gila lah. Sebab dia asyik marah-marah je. Dan dia pun bagi arahan, suruh aku bagi arahan. Geng-geng ni jalan semua, kawan-kawan aku jalan, tak sama, terus marah. Baru buat baris henti, pop, tak berterabur, jatuh tak. Memang tak cantik lah. Bising. Pagi esok apa kita sambung pagi esok pula. Lepas subuh, lepas kita buat perhimpunan pagi, head count pagi tu kan, lepas solat subuh semua tu, sebelum pergi makan kan, ada latihan kawat juga. Tim yang dah terpilih untuk mewakili camp ni diminta untuk berkumpul dan buat latihan lah, bermula untuk hari kedua ni. Daripada pagi tu lah aku nak cakap, Cikgu Fuad ni dia bagi arahan sekali, dia marah. Dia bagi arahan sekali, suruh buat, tak jadi, terus marah. Aku, waktu tu, aku duduk kat depan kan. Jadi, daripada ramai 40 orang tu, bila kena marah, Cikgu Fuad tu pusing muka kat lain, paling kat lain, seorang keluar daripada baris. Malah join dah untuk tim ni. Sebab dia tak ada perasaan dekat awalnya. Tapi dah asyik kena marah je. Sampai kawan-kawan aku dah mula keluar. Tinggal sikit je orang. Tak silap aku lebih kurang dalam, masa tu dalam 34 orang macam gitu lah. Daripada 40 lebih, makin sikit. Bila Cikgu Fuad tu mari balik, tengok mana lagi orang, marah lagi. Aku pun tak tahulah. Cikgu Fuad ni jadi naik angin, cepat marah. Tapi aku tak tahulah, mungkin sebab latihan tentera kan. Dia biasa dengan latihan tentera, biasa kena marah, kena maki ke. So mungkin dia terbawa dengan cara tentera tu lah. Dia marah teruk lah. Dan bila bagi arahan sekali, buat tak jadi marah kan pada aku lah. Waktu tu aku fikir kan, marah ni bukan boleh menyelesaikan masalah. Kita kena buat latihan. Sekarang ni baru nak buat, kita baru kumpul je, berkumpul untuk buat kawat, latihan kawat tu. Tapi baru buat sekali, baru buat 2-3 step, tak jadi kena marah. Buat hormat selaku terima CJ, salah, kena marah. Hormat kehadapan hormat, silap sikit, kena marah. So macam mana kita nak improve? Asyik kena marah. Latihan kita tak nak buat. Kita berdiri tegak asyik macam hanya menerima cacian je, macam gitu. Sebab tu ramai yang keluar. So aku rasa macam sedih jugalah kan. Sampai kan Cikgu Fuad tu dia give up Pagi tu dia macam give up lantak korang lah, macam mana pun semua tak boleh ni, tak guna semua latihan ni. Dia macam marah, dia macam give up Macam bila dah sampai macam tahap macam gitu, dia pun Cikgu Fuad belah tinggal dengan Cikgu Umar. Siapa yang pernah duduk camp Princess Haliza dan pernah dengan Cikgu Umar ni, Cikgu Umar tu lah, tak apa buat latihan. Cikgu Umar ni macam dah berumur sikit lah. Nama dia Omar. Dia dah berumur sikit. Jadi dia macam lebih macam lembut sikit lah dengan kita orang. Tapi masalahnya dia ni macam tak
tak biasa lah dia nak panggil orang nak dengar. Apabila cikgu Fuad tu belah aja tinggal kita orang, kawan-kawan aku dah berapa orang dah keluar. Hampir tak silap aku tinggal 20 lebih je orang lagi tinggal. Untuk dalam yang masih stay lah dalam baris tu. Ramai yang kecewa lah kan, macam nak perempuan lah, perempuan keluar, lelaki pun ada keluar. Jadi macam aku pun rasa macam agak sedih jugalah. Baris daripada ramai 40 lebih tiba-tiba tinggal sampai 20 lebih je. Aku rasa aku kena ambil peranan ni untuk lead kawan-kawan aku, sebab aku leader untuk kawat kan. Kalau aku gagal untuk cari apa panggil kesatuan ataupun semangat setia kawan, semangat untuk bina barisan balik dengan baik ni, aku gagal. Maknanya aku adalah ketua yang gagal lah waktu tu aku rasa. Jadi aku panggil lah kawan-kawan aku, sekejap biar cikgu Fuad dah tak ada dah, so, kita try training dulu. So aku pun tanya dulu kawan-kawan aku, apa benda masalah kata. Biasa kawat kan, kawan-kawan aku kebanyakannya ada yang ramai yang biasa dah kawat sebenarnya, tapi kita first time baru duduk sekali nak buat bersama, baru nak sama pun tak boleh lah, baru bagi arahan sekali tak jadi. Jadi aku punya style, aku kumpul balik semua, masuk baris. Tapi lebih kurang tak silap aku tak sampai 30 orang tak silap aku waktu tu, sebab ramai keluar kan. So kita kumpul yang mana ada ni, aku terus buat bagi arahan baris-baris dia pram. Okey, walaupun tak sama pun okey, kita teruskan. Senang diri baris dia. Sudah tu bergerak ke kanan, bertiga-tiga kanan pusing, kita buat jalan. Okey, kita buat latihan jalan. Daripada latihan jalan tu, aku bagi sebelum aku bagi arahan untuk jalan tu, aku cakap, okey, kita akan buat hormat kehadapan hormat. Okey, ingat hormat kehadapan hormat macam mana step dia, kan? So bila aku dah bagi macam gitu, start buat prompt jadi. Sekali buat je jadi. Okey, maknanya dia orang ni faham. Cuma apabila nak bagi arahan dalam keadaan, dapat arahan dalam keadaan dia sendiri rasa tertekan, benda tu yang boleh buat pun jadi tak boleh buat kan. So kita buat training. Okey, barulah dia orang macam seronok. Kawat pun start jadi jalan baik. Lepas tu aku kata okey, sekarang ni kita terima CJ pula. Hormat selaku terima CJ. So aku tunjuk dulu cara macam mana, dan aku bagi masa dia orang lebih kurang dalam 2 minit untuk praktis dulu, masing-masing praktis. Macam mana praktis. Okey, baru kita masuk balik baris. Aku pun buat bagi arahan untuk gerak sekali. Sekali buat jadi. Aku kata, senang pula kan. So buat sampai kita orang semua ni lewat pergi makan dekat dewan. Orang dah start pergi makan. Geng kawat ni lambat pergi makan sikit, sebab macam syok dah. Kita dah rasa okey latihan kawat tu. Aku pun buat jalan pusing lah apa semua okey, alhamdulillah. Okey tu pada hari yang sama juga boleh jalan. Tu aku pun bawa, last sekali aku bawa dia orang semua berbaris ramai-ramai kawat sampai ke dewan makan. Kita stop, barulah kita buat serai pergi makan sama-sama, barulah kita makan dalam keadaan seronok. So apabila sesi petang tu kita buat latihan lagi sikit. Okey, cikgu Fuad ada tak datang dah, dia main tengok dari jauh je. Dia tengok kita orang. Alhamdulillah waktu tu aku lead kan untuk tim kawat camp aku ni. Dia macam tengok dari jauh, dia macam tak ada komen, cuma dia just tengok dari jauh lah kan aku lead macam mana. Dan alhamdulillah kawan-kawan aku okey, boleh terima. Dan tibalah hari persembahan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, perfect. Dan memang orang pun bagi tepukan lah, memang seronok lah. Kau bayangkan latihan lebih kurang dalam 4-5 hari je terus buat persembahan depan ibu bapa kan. Ibu bapa yang datang kebanyakannya orang daripada Selangor lah. Orang daripada Selangor datang lah. Orang yang daripada Terengganu tak ramai. Kalau datang pun mungkin kakak ke abang yang kerja kat KL, kat Selangor je datang. Kebetulan mak kawan aku, Farid tu datang. Jadi aku kirim lah dengan mak dia tu handphone aku. Sebab aku sebelum tu aku tak bawa handphone kamera lah. Aku dulu pakai handphone Sony Ericsson yang 3 speaker belakang tu kan. Okey, hasil pada duit main sukan, zaman-zaman main sukan dulu. Dengan handphone Sony Ericsson 3 speaker belakang tu lah yang aku pakai untuk ambil gambar kenangan-kenangan aku dengan kawan-kawan lah kan. So tu adalah cerita pertama untuk macam mana aku boleh lead kawan-kawan aku lah yang duduk kat camp tu untuk buat persembahan sempena majlis kehadiran ibu bapa, majlis ibu bapa lah, hari terbuka lah dia panggil, hari terbuka camp LKN untuk ibu bapa lah. Jadi ibu bapa boleh datang melawat kan. So tu adalah cerita pertama dia. Untuk cerita yang kedua ni pula adalah pertandingan kawat di antara company pula. Bila aku dah lead untuk tim kawat,
camp tau. Jadi aku ni ada advantage lah sebab aku dah training lebih daripada orang lain. So kawan-kawan aku dalam team kawat camp ni ramai juga yang daripada company lain. So bila aku tengok balik, daripada company aku sendiri lebih kurang dalam 5 orang je aku silap aku termasuk aku. Rupanya company aku tak ramai yang join kawat. Jadi aku nak tak nak, apabila pertandingan antara company, aku kena panggil semua kawan-kawan aku. Tapi masalah sebab kawan-kawan Chinese aku ramai yang tak nak join. Yang terutama perempuan lah. Kita kena campur lelaki dengan perempuan sebab tak cukup. Nak cukupkan jadi 33 tak silap aku. Tak cukup. Nak tak nak kita kena panggil juga. Jadi orang yang tak nak join itu sebab ada kesakitan, kita tak sihat apa semua. Kalau tu kita boleh excuse lah dia. Tapi yang sihat ni pun tak nak join. Yang Chinese ni tak nak kawat sebab takut hitam kan. Bila buat training petang dia tak nak. Pagi dia okey lagi, asal petang dia tak nak. Jadi aku ni agak kecewa, aku frust juga. Tapi nak tak nak aku cubalah sabar. Aku tak nak jadi macam Cikgu Fuad yang buat latihan kawat tu. Aku terapkan macam mana aku train kawan-kawan aku yang sepenuh hari ibu bapa tu. Aku terapkan sama juga untuk grup aku. 2 hari lah dekat dengan pertandingan tu, pertandingan antara company. So aku pagi tu lepas berkumpul headcount pagi tu, aku panggil semua kawan-kawan aku. Okey, ini kita ada beberapa hari je lagi untuk hari sebenar, pertandingan sebenar. So saya terpaksa ambil nama lah dulu orang yang betul-betul akan terpilih menyertai mewakili grup ni. Jadi ramai sangat yang volunteer nak keluar sebenarnya. Dia tak nak jadi tak nak menyertai lah kawat ni. Itu aku memang frust gila. Aku dah ada list nama lah untuk cukupkan 33 ke 30 orang. Aku tak ingat 30 kot So aku dah ada list nama lah. So nak tak nak aku minta dia kerjasama lah untuk bagi juga komitmen. Bila orang yang aku dah sebut nama yang terpilih apa semua, tapi aku masih standby juga. Yes, 33 sebab 3 orang lagi standby. Aku ambil nama untuk standby. Kalau apa-apa 3 orang ni tak boleh datang ke, tiba-tiba demam gitu ke, so 3 orang ni standby. So nama 33 orang ni aku dah train dia orang betul-betul. Dan aku cakap kawan-kawan aku yang Chinese yang susah nak datang latihan petang, aku minta okey pagi ni kita buat latihan betul-betul, kita buat full rehearsal, jalan pusing apa semua. Company lain pun buat latihan tau dekat padang kawat tu. So alhamdulillah company aku paling perfect lah kan. Kalau dekat camp kayak ni apabila dah berjaya ke buat apa pun, kita bagi tepuk semangat, bagi naik lagi semangat kita. Jadi company lain macam adalah cikgu tu macam cemburu sikit lah. Diam apa benda, tak boleh fokus ni pada kawat ni, mana boleh bising macam-macam lah. Jadi memang seronok lah waktu tu sebab kita orang paling cantik lah bergerak. Walaupun sesi petang kita tak boleh nak buat full rehearsal ataupun full latihan tu sebab kawan-kawan Chinese perempuan aku tak datang. Tapi aku minta dia orang balik dom nanti training lah, biar betul-betul ingat arahan yang saya nak bagi ni. Aku ingat. Tapi alhamdulillah memang betul dia orang buat. Balik dom dia orang training lah. Contoh macam kita nak mara mengadap kan, itu paling challenges lah. Kita nak mara mengadap, macam mana kita nak bagi hormat, terima CJ, macam mana kita nak kona lah, nak pusing kan, nak turn tu ada pergerakan dia kan. So orang yang lead kat sini memang kena orang pandai betul lah. Kalau orang tak pandai nak jaga step, nanti jadi tak cantik lah, habis terabur. Jadi kawan-kawan Chinese aku ni balik dom memang dia praktis. Alhamdulillah tibalah hari pertandingan. Hari pertandingan giliran untuk company aku, company Delta adalah yang terakhir. Giliran yang terakhir, yes. Giliran terakhir. Yang aku sedih sikit waktu tu lah kan. Ada seorang cikgu ni dia rakam pertandingan kawat tu. Tiba untuk giliran Alpha okey. Bravo okey, Charlie okey. Tiba aku punya company untuk buat pertandingan kawat persembahan ni, untuk pertandingan tu, dia punya kamera dia, handycam dia tu bateri habis. Jadi tak ada lah rakaman aku. Aku tak boleh nak share lah ke korang macam mana kita orang punya kawat tu. So alhamdulillah kita orang start dengan baik. Dan kita satu-satunya company aku lah waktu tu, satu-satunya company yang berjaya masuk dan parking betul-betul depan Astaka tu, tengah-tengah. Sebab aku berhenti betul-betul tengah-tengah. Sebab aku pagi tu pun sebelum pertandingan tu aku beberapa kali lah kawat seorang-seorang diri untuk lead kawan-kawan aku ni. Alhamdulillah berjaya betul-betul tengah Astaka tu berhenti. Dan kita pun buat ke kanan pusing. Aku pun buat laporan berapa pun start kawat. Alhamdulillah perfect semua.
Dan dipendekkan cerita, company akulah yang jadi juara untuk pertandingan kawat dekat Camp Princess Haliza kumpulan 3 Seri 5 2008 ni. Alhamdulillah, waktu tu walaupun adalah beberapa perkara yang aku agak rasa tak berapa nak seronok waktu tu, tapi Alhamdulillah, dipendekkan cerita, tim aku menang lah. Dan kali pertama juga waktu tu lah dalam semua hidup aku tak pernah rasa lagi pada saat macam mana lepas diumumkan tu, kawan-kawan aku, satu company aku datang kat aku, lambung aku akak ramai-ramai lambung aku. Perasaan di lambung ni rasa macam aku rasa macam lain macam lah. Rasa seronok dia tu lain macam. Kita rasa macam sangat dihargai, sangat aku rasa sangat disayangi oleh kawan-kawan aku. Aku terima kasih gila sebab kawan-kawan aku telah bagi aku satu kenangan yang sangat indah pada aku lah waktu tu. Walaupun periknya pekat awalnya, Alhamdulillah kita orang menang. Dan kawan-kawan aku yang tak suka kawat pun macam seronok gila. Walaupun dia kata, ni first time tau I join tau, I tak pernah join lagi tau. Tapi saya kata dekat dia, you ada bakat untuk kawat ni pun. Lepas tu macam dia orang macam seronok lah. Tapi lepas tu memang dia tak nak join sebab panas, kawat ni panas kan. Jadi dia orang tak nak join lah. So itu adalah cerita kedua, macam mana company aku boleh jadi johan kawat dekat camp aku waktu tu, pertandingan dekat camp aku. So cerita ketiga adalah cerita di mana aku jadi lead untuk kawat sempena Hari Pahlawan Peringkat Kebangsaan. Hari Pahlawan Peringkat Kebangsaan Tentera Udara kalau tak silap aku. Sebab tak silap aku pergi dekat Negeri Sembilan ke? Negeri Sembilan kot, dekat camp tentera kat Negeri Sembilan. Tapi aku lupa nama camp tu. Tapi Tentera Udara tak silap aku kat situ. So dekat situlah majlis sambutan Hari Pahlawan. So dekat situ campur, camp lain pun ada, camp KKB ada, company daripada camp-camp lain pun datang situ dan buat bergabung semua dengan camp aku semua. Dan kita buat perarakan ataupun perbarisan waktu tu sempena Hari Pahlawan. So untuk lead yang pertama ada lead yang akan bagi arahan untuk satu padang kawat tentera ni kan besar kan. Jadi ramai beratus orang dekat situ. Ada seorang lead ni daripada camp mana pun aku tak tahulah. Cuma sekarang ni yang bagi arahan tu adalah daripada camp yang sama dengan geng-geng yang kawat untuk bendera besar tau, bendera Malaysia besar tu. Jadi dia pun cari leader-leader pada company lain. So aku dipanggil untuk jadi leader ataupun ketua pelatun untuk bendera besar ni. Tapi bendera besar ni lah yang paling teruk sebenarnya. Sebab apa teruk? Okey, untuk kawat bendera ni, bendera besar tu yang kena pegang tu, aku duduk dekat tengah lah, dekat tepi ni. Bendera kat sini, aku kat tepi ni. So aku kena pastikan pergerakan aku sentiasa bergerak macam gini. So bila corner kita nak ambil pusing ke belakang, kita kena bendera akan bergerak ke sini dan pergi ke sini dan pergi ke sini. Itu pergerakan dia. Kita bukan pusing macam gini tau. Dia akan pergi pap. Aku rasa macam aku tak pernah lagi ni macam gini. Tapi nak tak nak kena buat lah. Aku pula lead orang daripada orang daripada camp lain. So hari latihan saja kita ada tak silap aku 1 hari saja latihan. 1 hari latihan untuk sempena hari perbarisan Hari Pahlawan tu. So aku hanya ada waktu tu saja untuk aku training diri aku sendiri macam mana aku nak lead bendera ni bergerak pap. Okay. So perbarisan dekat sini tau. Bendera dekat sini. Apabila start perbarisan, aku kena bawa ke sini dan bendera akan parking ke belakang sini pula. Belakang orang kawat ramai-ramai ni. Sebelum kita buat hormat Panglima. Silap aku. Kawat senjata kan. Ada yang buat kawat senjata sekali kalau tak silap lah. Waktu tu, yes, ada. Yang tapi tak ramai lah. Yang leader-leader depan je. Jadi aku nak tak nak, aku kena mulalah berkenalan dengan kawan-kawan baru aku ni daripada camp lain yang pegang bendera ni. So aku pun training lah juga sekali dengan dia orang beberapa kali pusing. Dan aku tengok dia orang ni faham arahan tu dan dia orang boleh buat. Cuma masalahnya adalah aku. Macam mana aku nak tune bendera tu pergi sampai depan dan parking betul-betul menghadap astaka. Apabila dah pergi ke sini kan, menghadap astaka. So apabila keesokan tu hari sebenar, aku pagi-pagi hari dah sampai, aku kawat seorang-seorang diri. Aku kawat seorang-seorang diri.
cari marking dekat mana tempat yang untuk aku parking betul-betul. Dan Alhamdulillah, tibalah waktu yang sebenar. Aku lead, Alhamdulillah semua bergerak dengan baik dan sampai ke tempat yang betul-betul yang parking kat situ. Dan waktu tu aku dapat memang Alhamdulillah jugalah, yang jurulatih tentera tu kan, tentera tu kata, oh dia memang respect gila aku waktu tu. Siap dia, siapa leader dia panggil lah, lepas majlis tu, siapa leader ni? Buza mana daripada Princess Haliza mana ni, saya leader tu. Kau memang terbaik lah budak ke apa dia panggil aku lupa tu. Kau memang terbaik lah bro, dia cakap aku lah. Aku nak tabik kau lah. Aku pun tunduk lah. Aku dah tabik kau tak tabik aku pula. So itu aku pun tabik balik lah dia lah. Lepas tu aku pun bersalam lah dengan kawan-kawan aku yang daripada camp lain tu, yang bawa bendera sama dengan aku tu. Dah habis tu kita orang pun bersurai dan pulang lah ke camp masing-masing. Ada lagi kisah dia macam mana aku kawat dekat Dataran Merdeka tau. Tapi cerita ni tak best sangat tau. Tapi semulalah kita akan kongsi lagi lain kali untuk episod yang akan datang. So terima kasih kerana sudi mendengar cerita aku. Dan insyaAllah aku akan cerita lagi apa lagi pengalaman aku dekat camp. InsyaAllah ada yang best lagi sebenarnya. Banyak yang benda yang best. Tapi aku akan cerita untuk episod yang akan datang. Okay? Ikuti cerita dan coretan apa benda? Okay? Apa benda? Leteram apa benda? Aku nak cakap ni lah di episod-episod akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.